Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, untuk hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran bagi tahun 2021. Okey, memandangkan kita berada dalam keadaan yang kata apa? Yang tidak baik dalam waktu PKP ni. So semua pembelajaran adalah dalam talian. Baik, kita akan start dulu pada minggu pertama dengan bab 6, iaitu berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia. Okey, seperti sedia maklum, yang mana kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya berbangga dengan kepelbagaian sumber semula jadi yang terdapat di Malaysia. Dan di akhir pembelajaran nanti, saya berharap pelajar dapat menamakan sumber-sumber semula jadi yang terdapat di Malaysia. Kemudian dapat mengenal pasti taburan sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Kemudian menghuraikan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Dan yang terakhir sekali, dapat merumuskan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, sedikit info perairan Laut Cina Selatan yang merangkumi Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan juga Sarawak berpotensi untuk penjanaan tenaga ombak pada masa hadapan kerana mempunyai laut yang terbuka dan menerima jumlah angin dan arus yang sangat kuat sepanjang tahun. So kita dapat lihat kat situ, sumbernya adalah daripada Royal Institution of Surveyors Malaysia tahun 2011. Okey, sepintas lalu topik-topik yang akan kita pelajari pada hari ini adalah berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia. Okey, kemudian taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu yang masih ada pada hari ini. Okey, kemudian sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Okey, kat sini kita nak tengok apakah maksudnya di antara kedua-dua ni. Contoh dia apa? Kemudian yang keempat adalah kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey, nanti kita akan bincang dengan lebih terperinci. Baik, tanpa membuang masa, apakah yang dikatakan sumber semula jadi di Malaysia? Okey, kita tengok 6.1. Okey, sumber semula jadi di Malaysia merujuk kepada bahan ataupun punca yang terdapat di sekeliling kita, sama ada di atas permukaan bumi, di dalam bumi ataupun dalam air. Terdapat dua jenis sumber semula jadi, iaitu sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Okey, Tuhan dah ciptakan sebelum manusia wujud ni, sebelum manusia ada ni, Tuhan dah ciptakan segala orang kata apa, isi bumi untuk kita. So bergantung kepada kita bagaimana untuk menghargainya ataupun menjaganya. Okey, kita ni hanya seolah-olah menumpang kita seolah-olah menumpang di bumi ni, orang kata apa, dari generasi akan datang. Kalau kita musnahkan, maknanya generasi akan datang tidak akan dapat lihat lagi apa yang ada pada hari ni. Okey, sumber boleh baharu, kita tengok yang pertama sekali. Kita tengok sumber boleh baharu adalah sumber semula jadi yang tidak akan habis walaupun diambil dan digunakan secara berterusan, dan sumber ni boleh diperbaharui melalui beberapa kaedah. Okey, walaupun kita guna ratusan tahun, namun masih lagi boleh diperbaharui. Okey, sumber boleh baharu terbahagi kepada 4. Okey, yang pertama sekali kita dapat lihat kat sini adalah hutan. Okey,
hutan di sini dipecahkan kepada 4. Yang pertama sekali adalah hutan hujan tropika, yang mana hutan hujan tropika ni merupakan hutan paling besar ataupun paling luas sekali di Malaysia. Kemudian hutan pantai, yang mana lokasinya berhampiran dengan kawasan-kawasan pantai. Hutan gunung mempunyai ketinggian 1000 meter ke atas. Kemudian hutan paya dipecahkan kepada 2, iaitu hutan paya air masin dan juga hutan paya air tawar. Okey. Kenapakah dia dikatakan sumber boleh baharu? Sebagai contohlah, saya bagi contoh hutan yang telah ditebang untuk kegiatan pembalakan ataupun hakisan dan sebagainya, dia boleh ditanam semula ataupun dikawal semula ataupun dirawat semula dengan cara menebangnya. Tetapi dia akan kekal musnah sekiranya digunakan untuk kawasan pertempatan ataupun untuk kegiatan perkilangan. Macam mana lagi nak wujud hutan ni? Okey. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan suria. Suria ni lebih kepada penerimaan cahaya matahari. Selagi mana kita mempunyai menerima cahaya matahari, selagi itulah kita akan dapat menerima tenaga suria. Agak-agak boleh habis ke cahaya matahari ni? Okey. Memanglah sebelah malam je tak ada matahari. Sebelah siang kita akan dapat merasai pancaran cahaya matahari. Baik, yang ketiga adalah berkaitan dengan tanah. Sepatutnya kita di Malaysia ni perlu rasa bersyukur kerana dengan ada tanah ni kita boleh menikmati pelbagai tanaman yang dapat dihasilkan daripada tanah-tanah ni. Seperti contoh tanah laterit. Okey, tanah laterit ni untuk tanaman getah dan juga kelapa sawit. Gambut ni untuk nenas, sebagai contoh di Johor lah. Okey, alluvium untuk padi. Okey, kemudian beris untuk tembakau ataupun kenaf. Kemudian yang terakhir adalah pasir untuk tanaman seperti kelapa. Okey, untuk tanah ni kenapa dia boleh baharu? Sebagai contohlah, sekiranya dia telah orang kata apa, tanaman ni dah tak subur, so dia boleh diperbaharui dengan proses pembajaan semula ataupun tanaman secara bergilir-gilir untuk mendapatkan sumber nutrien yang mencukupi. Biasanya kita akan buat dengan bantuan daripada baja organik ataupun baja kimia lah, seperti contoh urea. Okey, namun prosesnya adalah tetap sama, yang mana dia boleh merupakan sumber yang boleh baharu. Okey, kemudian yang keempat adalah sumber air. Okey, di Malaysia ni mempunyai banyak punca air yang bersih. Sebagai contoh, sungai, paya, laut, air bawah tanah, empangan, kolam dan juga tasik. Kita boleh dikatakan kita ni sentiasa ada sumber air. Sekiranya berlaku masalah kekurangan sumber air, kita tak perlu risaulah, sebab kita mempunyai penerimaan hujan yang dikatakan banyak lah, iaitu purata 2,600 mm setahun. Itu adalah jumlah yang agak banyak lah. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan sumber tenaga alternatif. Okey, sumber tenaga alternatif. Okey, sumber tenaga alternatif ini adalah sumber yang orang kata apa, untuk membantu membantu sumber-sumber yang akan kehabisan. Okey, sebagai contoh yang pertama sekali adalah benda yang berasaskan alam semula jadi, seperti suria, air, angin, ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan. Kolam air panas tu lebih kepada geothermal lah. Okey, sisa tumbuhan,
dan juga tinja ataupun najis ataupun tai haiwan lah, senang cerita, untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik. Nanti cikgu akan tunjukkan dia punya video lah. Okey. Kemudian yang kedua adalah bersifat mesra alam dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti minyak, gas dan juga arang batu lah. Benda ni yang dijangka akan kehabisan. Sebagai contoh diesel, petrol dan lain-lain lah. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah yang ketiga, contoh tenaga alternatif ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey, kemudian tenaga suria, biomas, ombak, geoterma dan juga angin. Baik, kita tengok sepintas lalu berkaitan dengan sumber tenaga alternatif ni. Okey, yang ni berkaitan dengan petroleum terlebih dahulu. Okay, saya harap pelajar semua nampak ke-21 ini, manusia bergantung kepada teknologi-teknologi canggih bagi menjalani kehidupan seharian tanpa sebarang gangguan. Sebagai contoh, pengangkutan. Pengangkutan seperti kereta menjadi keperluan bagi manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi, tanpa petroleum, bagaimanakah sesebuah kenderaan dapat berfungsi? Industri petrokimia merupakan sebuah industri yang mempunyai 1001 kegunaan. Pada hari ini, kami akan mengupas mengenai salah satu cabang terpenting dalam industri petrokimia yang dikatakan sangat bermanfaat dalam hidupan seharian manusia. Tampaknya, hidup manusia pada hari ini tidak akan sempurna. Skop yang ingin kami sampaikan pada dokumentari ini adalah mengenai cara mendapatkan sumber petroleum dan heks petroleum. Sejarah petroleum. Pada peringkat pertama, ahli geologi mengkaji sumber batu, umur batu tersebut, keupayaannya untuk memegang, meminda dan memerangkap hidrokarbon. Di dalam batuan endapan terdapat banyak kandungan karbon. Karbon terhasil daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan yang telah mati dan diangkut oleh ejen pengangkutan seperti air untuk dibawa ke sungai dan seterusnya ke laut. Apabila tumbuh-tumbuhan tersebut diangkut sehingga ke tengah lautan yang dalam, proses endapan berlaku. Namun begitu, proses endapannya adalah perlahan dan hanya kondusif dalam suasana yang tidak beroksigen. Universiti Teknologi Petronas (UTP) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dan telah berkembang menjadi dapat perangkap minyak tu, kita buat survey. Kita salah satu survey kita buat adalah sebagai seismik, di mana kita menggunakan satu device atau satu peralatan di mana kita bagi semua tenaga dan tenaga tu akan bergerak. Wave tu akan bergerak masuk ke dalam bumi. Masuk ke dalam bumi sampai 3-4 kilometer ke bawah. Dan kemudian dipantulkan balik isyarat tu ke atas dan di pick up ataupun di data-data tersebut akan diambil balik oleh, kita panggil dia series of geophone. Penerima lah, receiver dia. Pusat utama penggalian petroleum Indonesia. Ada 3 lapangan minyak terbesar di Malaysia, yaitu ada di Sarawak, Sabah, dan di lepas pantai Terengganu. Dari ketiga lapangan itulah Malaysia mendapatkan banyak penemuan minyak. Malaysia juga mempunyai lapangan-lapangan minyak di luar Malaysia, seperti di Sudan, di Venezuela, kemudian di
Kazakhstan. Ahli geofizik pula menggunakan ciri-ciri fizikal telaga minyak iaitu ciri kemagnetan dan graviti untuk mengenal pasti ciri-ciri batu. Cara untuk mendapatkan gas asli dan petroleum adalah dengan penggerudian telaga minyak. Cahaya penggerudian selalunya digunakan dalam penggerudian telaga minyak. Ia juga dipanggil sebagai lumpur penggerudian. Menentukan keliangan dan keboleh-telapan sampel kepada gas. Keliangan sampel ditentukan daripada pengembangan nitrogen isoterma dan pemakaian Boyle's Law dan Charles Law. Ketelapan gas ditentukan melalui kaedah steady state dan seterusnya interpolasi linear. Radar Dienstag merupakan sebuah alat untuk menyingkir air daripada bahan kimia lain dengan proses penguapan dan pemeluapan. Radar ini dicipta dengan tujuan untuk menentukan kandungan air dalam petroleum. Cloud and PowerPoint merupakan sejenis alat untuk menentukan utility cecair pada suhu yang sangat rendah. Cloud point merujuk kepada suhu di mana lilin dalam diesel atau biowax dalam biodiesel membentuk gabus. Selepas semua proses ini dilakukan, dapatlah pecahan petroleum. Kita tengok produk-produk petroleum. Salah satu bahan kimia yang diperoleh daripada petroleum ialah propylene glycol. Propylene glycol digunakan secara luas dalam industri makanan, kosmetik, farmaceutical dan kimia. Propylene glycol merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan jeli petroleum. Vaseline merupakan sejenis bahan pelincir dan salah satu fungsinya adalah untuk mengurangkan geseran antara dua permukaan kulit kerana ia diperbuat daripada bahan asas petroleum seperti grease. Penyapu Vaseline dikeliling bahagian bawah lilin, wax yang tercantum pada piringnya akan menjadi keras dan seterusnya mudah dipisahkan setelah dibiarkan kering. Apa permukaan atau fabrik dapat dikeluarkan dengan menyapu Vaseline. Vaseline menjadikan permukaan gula-gula tersebut keras. Dikeluarkan dengan menyapu Vaseline pada kesan tersebut kerana Vaseline akan melembutkan kesan tersebut. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Kita sambung balik. Kita sambung balik yang tadi. Okey, kemudian kita sambung yang ketiga tadi. Okey, sedikit huraian yang ketiga. Contoh tenaga alternatif iaitu penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey, tenaga suria, biomas, ombak, geoterma dan juga angin. Okey, dari segi biomas, okey, biomas adalah tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem ataupun dalam sesuatu kawasan. Okey, cikgu ada video cikgu nak tunjuk kepada anda semua berkaitan dengan biomas. Geoterma pun ada. Okey, ni berkaitan dengan sedikit video berkaitan dengan biomas. Penjanaan tenaga elektrik menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui, bukan sesuatu yang baharu. Kaedah biomas, sisa buangan bahan daripada tandan dan kelapa sawit kosong bukan sahaja murah, tetapi tenaga yang dihasilkan daripada bahan alternatif itu lebih bersih dan mesra alam. Muhammad Fauzi Rosli ada laporannya. Dengan program pembangunan jana kuasa kecil tenaga yang boleh diperbaharui, syarikat maju Intan Biomas Energi Sdn Bhd mengambil langkah proaktif menghasilkan tenaga elektrik dengan memanfaatkan sisa bahan mentah kelapa sawit. Menurut pengurus besarnya, Kenny Low, syarikat loji jana kuasa biomas yang berpengkalan di Kampung Selabak, Teluk Intan merupakan loji pertama di Semenanjung yang sudah beroperasi lebih setahun. Ia mampu menghasilkan 12.5 megawatt di mana 10 megawatt daripada itu dibekalkan kepada Tenaga Nasional Berhad, manakala 2.5 megawatt lagi diguna sendiri. Satu kebaikan
menggunakan tandan kosong sebagai bahan menjanakan kuasa elektrik ialah kita membelikan tandan kosong atau membelikan tandan kosong ini dalam ringgit Malaysia. Bukan sebagai semacam lainan bahan sebagai arang ataupun minyak ataupun gas yang kita mesti membayarkan dalam US dollar. So bila kita menggunakan ringgit untuk bayar untuk bahan bakar ini, ringgit ni masuk dalam ekonomi tempatan. Dia tidak keluar dari Malaysia. Bagi menampung purata 26,000 tan bahan mentah dalam tempoh sebulan, pihaknya mengambil bahan tersebut kepada 12 kilang kelapa sawit yang berada dalam lingkungan radius 100 km daripada loji tersebut. Selaras dengan sifatnya yang mesra alam, bahan buangan yang diproses itu mampu menghasilkan produk lain seperti lilin, sabun, fiber dan makanan haiwan. Loji ini akan dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mah Sukiong esok. Malaysia merupakan pengeluar minyak kelapa sawit kedua terbesar di dunia. Menyedari kewujudan ini, syarikat Maju Intan Biomass Energy telah pun menghasilkan satu lagi jana kuasa elektrik yang menggunakan bahan sisa buangan kelapa sawit. Ia bagi mengurangkan pencemaran alam sekitar di negara ini. Saya Muhammad Fauzi Rosli melaporkan untuk RTM. Okey, itu sedikit sebanyak video berkaitan dengan sedikit sebanyak video berkaitan dengan biomass. Okey, di sini cikgu ada nak tunjukkan sedikit sebanyak benda yang berkaitan dengan maklumat tadilah. Okey, biomass yang mana di negara kita bahan sisa organik terbuang begitu saja seperti hampas padi dan juga kelapa sawit. Tadi dia gunakan dalam video tadi gunakan kelapa sawit. Dan bahan ni boleh diproses untuk menjana sumber tenaga bagi kegunaan setempat. Sisa pertanian dan peternakan boleh diproses kepada sumber tenaga dan juga kepada bahan lain seperti baja organik. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya adalah berkaitan dengan geoterma. Okey, berkaitan dengan geoterma. Okey, sebenarnya geoterma ni, okey, untuk pengetahuan pelajar, dia merupakan kolam uap air bawah tanah yang dipanaskan oleh magma. Dan dia sebenarnya di Malaysia ni masih lagi orang kata apa, tak dilaksanakan sumber tenaga alternatif ni oleh kerana kita bukan terletak di kawasan yang mempunyai gunung berapi yang aktif. Dia hanya lebih kepada di kawasan di Iceland. Dan kita dapat lihat di sini apabila air kolam yang dipanaskan ni mencapai takar didih, uap panas akan terhasil. Uap panas ni akan meresap dan muncul di permukaan bumi melalui rekahan dan membentuk perigi air panas ataupun dikenali sebagai geyser. Dan kita dapat lihat kat sini yang mana tenaga geoterma ni dipecahkan kepada dua, yang mana 150 darjah Celsius ke bawah, lebih daripada takat didih. Kalau nak ikutkan takat didih adalah 100 darjah Celsius, yang ni 150 ke bawah, digunakan untuk memanaskan rumah, membasuh dan juga memasak. Biasalah kat sini kawasan Iceland adalah kawasan yang sangat sejuk. So digunakan tenaga geoterma ni untuk memanaskan rumah. Kemudian yang seterusnya adalah bagi takat lebih daripada 200 darjah Celsius. Lebih. Maknanya digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, yang mana untuk kegunaan rumah-rumah, bangunan dan sebagainya lah. Okey, dan sumber tenaga ni diperluaskan ke kilang, memanaskan kolam renang, rumah hijau dan juga untuk mencairkan salji. Okey, kita dapat lihat kat sini kalau di Iceland tu adalah di bandar Reykjavik di ibu kota Iceland, banyak menggunakan tenaga geoterma. Okey, sedikit info
Kemudian yang seterusnya, okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan angin lah. Okey, sumber tenaga angin. Sumber tenaga angin dekat sini, yang mana tenaga angin merupakan tenaga yang boleh diperbaharui dan ianya tidak menyebabkan pencemaran. Oleh itu, ia menghasilkan tenaga alternatif kepada bahan bakar fosil. Kemudian tenaga angin ini adalah bersih. Loji kuasa angin atau dipanggil ladang jana kuasa angin tidak menghasilkan sebarang pencemaran udara atau air kerana tiada bahan bakar yang dibakar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Antara benda yang semula jadi, benda yang mesra alam, memang sangat-sangat baiklah. Kemudian angin yang bertiup secara tenaga kinetik akan memusing bilah kipas pada turbin angin. Kemudian bilah kipas akan menggerakkan ganda yang disambungkan pada generator yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah yang keempat, sumber tenaga alternatif yang keempat di Malaysia, yang terdapat di Malaysia adalah tenaga hidroelektrik seperti di Empangan Kenyir tadi. Okey, seperti di Empangan Kenyir, nanti ujung-ujung nanti cikgu akan tunjukkan gambar sedikit video berkaitan dengan Empangan. Kemudian tenaga suria. Okey, tenaga suria, pemasangan panel solar pada bumbung bangunan dan juga rumah. Okey, yang mana kita dapat lihat kat sini kelebihan solar banyak. Antaranya adalah merupakan sumber boleh dibaharu. Kemudian yang kedua kita dapat lihat di sini, kalau solar ni banyak sangat kelebihan. Yang kedua adalah mengurangkan bil elektrik. Okey. Kemudian yang ketiga, kelebihan solar ni adalah aplikasi pelbagai. Okey, sebagai contoh dekat rumah tu boleh digunakan untuk pasang lampu di kawasan garaj. Okey, di kawasan garaj. Kemudian untuk memanaskan air mandi dekat rumah. Okey, kemudian yang seterusnya adalah kos penyelenggaraan yang lebih rendah. Sebab tu pengeluar ni memberi jaminan yang agak lama, kebiasaan 20 hingga 25 tahun. Kemudian kelebihan yang kelima, kalau pemasangan solar ni adalah pembangunan teknologi akan datang. Teknologi akan datang akan menggunakan lebih menggunakan tenaga solar. Contohnya adalah inovasi dalam kuantum fizik dan juga nanoteknologi, yang mana berfungsi untuk meningkatkan keberkesanan panel solar dan meningkatkan input elektrik secara berganda. Itu adalah kelebihan panel solar. Kekurangan dia satu je sebenarnya, iaitu kos pemasangan untuk kali pertama tu sangat mahal lah. Sebab tu kebiasaan di Malaysia ni di kawasan rumah-rumah, kebiasaan orang yang kaya lah. Kebiasaan orang kaya, kalau kita tengok dekat atas bumbung rumah tu, dia ada ni lah, ada macam panel solar. Kemudian kita tengok yang ketiga adalah tenaga biomas. Tadi tenaga biomas di Miri dan Seri Aman di Sarawak. Tadi dalam video tadi dekat Perak dekat Perak. Kemudian tenaga angin di pulau layang-layang di Sabah. Okey. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Okey, kita lihat yang seterusnya adalah sumber tidak boleh baharu. Okey, sumber tidak boleh baharu. Okey, sumber tidak boleh baharu ni sebenarnya dia adalah sumber yang orang kata sangat-sangat bertentangan ataupun berlawanan bagi sumber boleh baharu. Okey, di sini kita dapat lihat yang mana sumber tidak boleh baharu ni ialah
sumber semula jadi yang akan habis ataupun pupus dalam waktu yang tertentu jika penerokaan sesuatu sumber ni tidak dikawal atau dirancang dengan baik. Okey, maknanya suatu masa nanti benda ni akan kehabisan lah. Sebagai contoh lah, cikgu bagi gambaran yang mana kalau kita belajar sejarah dulu, penjajah ni datang ke Malaysia ni oleh kerana Malaysia ni waktu tu dikenali sebagai tanah Melayu lah. Okey, mempunyai pelbagai sumber mineral. Tengok apa yang jadi pada hari ni, apabila sumber mineral dah tak ada, maknanya tiada lagi aktiviti pelombongan dijalankan. Sebagai contoh, pelombongan biji timah. Okey, sumber tidak boleh baharu antaranya terdiri daripada sumber mineral yang diperolehi dengan menggali, melombong permukaan dan kerak bumi. Terdapat sumber mineral yang digali di dasar laut seperti petroleum dan juga gas asli. Sumber mineral pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu logam dan juga bukan logam. Okey. Pelajar perlu ingat yang mana kita tengok di sini contoh sumber mineral logam. Contoh mineral logam ni lebih khusus kepada yang pertama sekali kita tengok daripada atas sekali, iaitu emas. Emas merupakan barangan kemas ataupun barangan perhiasan. Barangan perhiasan. Dia merupakan antara barangan yang sangat berharga dan mempunyai nilai pasaran yang sangat tinggi. Kemudian contoh yang kedua, mineral logam yang kedua adalah biji timah, iaitu barangan daripada pewter. Okey, kalau anda lihat kat sini, itu adalah seolah-olah macam jak yang berbentuk yang dicampur dengan diperbuat daripada biji timah dan juga barangan pewter, stainless steel. Kemudian yang seterusnya adalah biji besi. Biji besi yang mana terdiri daripada barangan logam. Contoh kat situ kita dapat lihat daripada skru ataupun nut ataupun enjin kenderaan ataupun untuk bahan-bahan binaan yang dibina di dalam konkrit tu. Okey, tanpa besi bangunan tadi dia tidak akan kuat ataupun kukuh. Kemudian yang seterusnya adalah kuprum. Kuprum terdiri daripada wayar-wayar, okey, wayar-wayar pendawaian elektrik di rumah, yang mana dekat dalam tu dia warna lebih warna perang lah, warna perang. Nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, warna perang. Okey, ni dia punya gambaran. Kuprum warna okey, ni adalah contoh kuprum okey, kuprum yang terdapat dalam pendawaian elektrik. Baik, kita sambung yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah boksit. Boksit adalah bahan asas aluminium. Okey, bahan asas aluminium seperti yang ada dekat dapur lah. Kalau kita tengok banyak penggunaan dalam tin makanan tin makanan ataupun badan-badan kenderaan. Okey, yang mana dia adalah antara bahan yang tahan karat. Okey, itu yang berkaitan dengan contoh sumber mineral. Baik, kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan contoh sumber mineral bukan logam. Okey, yang pertama sekali adalah batu granit. Okey, batu granit yang mana yang mana batu granit ni dalam industri pembinaan. Okey, pembinaan bangunan-bangunan yang mana kita tengok biasa dia akan campur dengan pasir dan juga simen batu granit ni supaya bangunan tersebut menjadi kukuh. Selain daripada tu digunakan dekat jalan tar
yang mana anda pijak, anda lalui dengan kenderaan, dia akan dicampur dengan tar ataupun dikenali sebagai bitumin. Okey. Selain daripada tu, dalam industri mama ataupun marble lah. Okey, kemudian yang seterusnya adalah gas asli. Okey, industri kimpalan ataupun masak lah. Tong gas, tong masak kat dapur tu. Kemudian yang seterusnya adalah pasir. Pasir, barangan kaca. Okey, barang kaca. Selain pada kaca, untuk bahan-bahan binaan lah. Kemudian yang keempat adalah petroleum. Petroleum iaitu dari segi penggunaan bahan bakar untuk kenderaan lah. Sama ada petrol, diesel dan sebagainya lah. Kemudian yang seterusnya adalah arang batu dalam industri melebur besi ataupun elektrik terma lah. Okey, elektrik terma. Kemudian yang seterusnya adalah kaulin. Kaulin berkaitan dengan barangan tembika ataupun ubatan ataupun kosmetik. Okey. Okey. Itu sahaja berkaitan dengan sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu. Okey, kita tengok tajuk yang seterusnya adalah tajuk yang kedua, iaitu taburan sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh baharu di Malaysia. Okey, di sini kita tengok yang mana bahagian ni lebih memfokuskan kepada sumber semula jadi baharu, iaitu air. Yang mana di sini diberi contoh adalah empangan hidroelektrik. Kita tidak berasa pelik kenapa hidroelektrik ni di Malaysia merupakan antara sumber tenaga yang paling utama. Okey, oleh kerana di Malaysia mempunyai jumlah hujan yang sangat banyak, iaitu 2,600 mm setahun, menjadikan Malaysia amat berpotensi dalam membangunkan kuasa hidroelektrik. Okey, kemudian seterusnya empangan ialah tambak yang dibina untuk menahan aliran air. Kemudian air sungai yang diempang apabila dilepaskan akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Baik, cikgu ada video kat sini untuk pelajar-pelajar tengok bagaimana empangan hidroelektrik ni berfungsi. Okey. Di Malaysia, terdapat 3 jenis stesen janakuasa utama, iaitu stesen janakuasa hidroelektrik, stesen janakuasa elektrik terma dan stesen janakuasa elektrik gas. Keupayaan sesebuah stesen janakuasa menjana elektrik bergantung kepada penjana dan penggerak utamanya. Voltan yang dihasilkan adalah antara 10.5 kV hingga 11.0 kV. Walau bagaimanapun, untuk memudahkan penyelarasan, nilai tersebut ditetapkan pada kadar 11 kV. Stesen janakuasa hidroelektrik menggunakan tenaga kinetik air untuk memutarkan turbin janakuasa. Komponen utama di stesen janakuasa hidroelektrik ialah empangan, tasik buatan, pintu kawalan, salur getah, pintu air, turbin, salur keluar, janakuasa, pengubah, powerhouse dan talian penghantaran. Empangan dibina bagi menyimpan air untuk mendapatkan tekanan graviti bagi memusingkan turbin. Strukturnya yang dibina mempunyai ketebalan di bahagian dasar empangan
bagi menahan daya tekanan air yang besar di dasarnya. Apabila empangan dibina, maka wujud tasik buatan. Air dari tasik buatan ini dinamakan tenaga keupayaan graviti. Oleh kerana kedudukan aras tasik lebih tinggi, maka tenaga keupayaan graviti ini berupaya memusingkan turbin jana kuasa yang terletak di bahagian dasar empangan. Proses yang dilakukan oleh turbin Pintu kawalan salur masuk terletak di bahagian empangan bertujuan mengawal kemasukan air. Apabila pintu dibuka, air akan masuk dengan menuju ke turbin jana kuasa. Pintu salur masuk tadi warna hijau tadi. Bila dibuka, air akan masuk. Okey, dan dia akan memusingkan turbin yang apa? Yang warna hijau. Okey, itu turbin dah buka So air akan masuk dan terus memutarkan turbin. Jana kuasa terdiri daripada 4 asas utama iaitu shaft, exciter, rotor dan stator. Apabila turbin berpusing yang disebabkan oleh aliran air dari empangan, exciter akan menghantar arus elektrik ke rotor. Rotor adalah elektromagnet sesiri yang besar yang berputar dalam gelungan dawai tembaga yang dinamakan stator. Kesan dari pusingan rotor ini menyebabkan aruhan elektromagnet terhasil dan menghasilkan arus elektrik AU. Transformer adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan voltan AU. Transformer step up adalah untuk meninggikan voltan AU yang dihasilkan oleh jana kuasa hidroelektrik. Voltan AU yang tinggi dihantar keluar melalui talian penghantaran ke sistem rangkaian grid nasional untuk diturunkan semula melalui transformer step down kepada voltan yang lebih rendah untuk diagihkan. Seterusnya, air dari turbin dialirkan keluar melalui salur keluar ke sungai. Ia adalah proses bagi sistem penjanaan sistem hidroelektrik di mana ia akan diagihkan kepada langkah seterusnya iaitu sistem penghantaran. Ini dia punya proses-proses proses penghantaran. Baik, okey, seperti mana yang kita sedia maklum okey, terdapat empangan-empangan di Malaysia. Sebagai contoh, empangan di Bersia di Perak, okey, empangan Kenyir di Terengganu,
Okey, ni adalah empangan buatan manusia. Kemudian empangan bakun di Sarawak merupakan antara empangan yang terbesar di Malaysia. Okey, dan mampu menjana 2400 megawatt tenaga elektrik. Dan pada tahun 2020, tahun lepas dianggarkan 60% daripada penjanaan tenaga elektrik di Sarawak adalah bersumberkan hidroelektrik. Manakala di Sabah adalah di kawasan empangan Tenung Pangi. Kalau diikutkan dalam buku ni banyak ada 12 empangan hidroelektrik ada 12 empangan hidroelektrik. Antara negeri-negeri lain adalah seperti Perak, Perak, Temenggur, Bersia, Kenering, Cenderuh, pihak Sungai Pihak Atas, pihak bawah. Kalau Kelantan ada satu iaitu Pergau. Kemudian lain-lain lagi di Sarawak yang belum disebut iaitu empangan Batang Air dan juga empangan Murum. Itu ada antara empangan yang dibina di Malaysia. Okey, sedikit persoalan kenapakah empangan ni mengapakah empangan hidroelektrik sesuai dibina di kawasan tanah tinggi. Okey, secara logiknya bila benda itu takungan air terletak di kawasan yang lebih tinggi, so dia menyebabkan berlakunya tenaga kinetik ataupun penyaluran air yang sangat kuat daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Itu yang dikatakan paling sesuai. Apakah risiko pembinaan empangan tersebut? Risiko pembinaan empangan setakat ni alhamdulillah lah tiada masalah lagi kepada manusia oleh kerana pembinaannya adalah sangat orang kata sangat baik. Pembinaan dia punya tambak tu sangat besar. So dia tidak menjadi risiko kepada penduduk di kawasan tersebut. Namun sebelum pembinaan empangan, kemungkinan dia akan menyebabkan berlakunya masalah kepada hutan-hutan di kawasan tersebut, ataupun ada tempat-tempat tinggal, habitat haiwan, semuanya akan musnah oleh kerana kawasan tersebut akan ditenggelami oleh air. Okey, setakat itu sahaja kita punya penyampaian pada hari ini. Okey, secara kesimpulannya sumber semula jadi terbahagi kepada dua, iaitu boleh baharu yang mana yang tidak akan habis, dan lagi satu adalah tidak boleh baharu yang akan kehabisan sekiranya digunakan tanpa kawalan, lagi cepat habis. Jadi sampai sini dulu bagi bab 6. Okey, ini adalah fasa 1 sambungan nanti pada kelas yang akan datang. So sampai sini sahaja dulu perkongsian kita pada hari ini. Semoga cikgu harap dapat bantu pelajar faham dengan baik. Dan sekiranya untuk tambah maklumat, pelajar bolehlah layari ataupun search sendiri dekat laman-laman web ataupun YouTube untuk tengok video dan sebagainya, untuk tengok gambar. Okey, sekiranya ada sebarang masalah boleh berhubung dengan cikgu ataupun cikgu kelas masing-masing. Kita sudahi dengan alhamdulillah dan juga tasbih kepada surah wal asr.